Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara paling panas daripada sinar harian. Adakah dengan ini beberapa orang ahli parlimen ataupun beberapa orang exco akan letak jawatan? Ini apabila pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggungjawab, redakan sentimen, kata Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini panas masih lagi membara berkait dengan kekemat apabila satu lagi cawangan kekemat dibaling dengan serangan bom api. Ini menyebabkan Sultan turut berduka cita dan telah bertitah berkait dengan isu ini. Jadi sekarang ini nak diketahui siapa yang perlu bertanggung jawab meredakan keadaan dan meredakan sentimen ini. Saifuddin menyatakan bahawa pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggung jawab redakan sentimen. Saudara-saudara sekalian, netizen di beberapa media sosial menyatakan bahawa mereka setuju dengan kenyataan Saifuddin ini. Mereka merujuk kepada seorang yang begitu lantang mahu supaya kekemat ini diboikot. Anda mungkin tahu orangnya. Kalau tahu, tolong tulis dalam ruangan komen. Apabila pendapat Anda, adakah Anda juga sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri KDN ini? Yaitu pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggungjawab redakan sentimen ini. Namun sehingga ke waktu ini, masih belum ada apa-apa kenyataan daripada mana-mana orang persendirian ataupun parti untuk meredakan sentimen tersebut. Pihak yang mendorong pemboikotan kedai serbaneka di Kekemat perlu mengambil tanggungjawab meredakan dan menghentikan terus perbuatan membakar sentimen orang ramai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia susulan kejadian kedua melempar bola api ke salah sebuah kedai kekemat di Sungai Isap, Kuantan pada jam 5 pagi Sabtu. Menurutnya, tindakan itu menimbulkan keresahan penduduk setempat dan rakyat keseluruhannya menjelang tibanya Hari Raya Aidilfitri. Keresahan rakyat ialah apakah mereka yang tidak bertanggung jawab ini akan mengambil kesempatan ketika rakyat bergembira untuk menyambut Aidilfitri dengan melempar bola api ke kekemat. Polis memandang serius percubaan membakar kekemat ini, yang mana insiden pertama berlaku di Kekemat Bidor, Perak pada 26 Mac lalu. Polis juga akan mengeras seluruh kekuatan untuk mengawal dan mengekalkan ketenteraman awam di negara ini. Tindakan undang-undang sudah diambil ke atas pengarah dan pengerusi eksekutif kumpulan kekemat, KK Supermat dan pembekal stoking Zin Jian Chang dan Berhad. Pembekal dan penjual sudah pun didakwa di mahkamah, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Tambah Saifuddin, siasatan polis mendapati 5 pasang daripada 18,000 pasang stoking bertulis Allah yang mana ia amat mengguris hati umat Islam. Jelasnya, rampasan telah dibuat, jualan sudah dihentikan, manakala pengarah kekemat juga sudah pun memohon maaf. Namun beliau berkata kejadian ini menjadi bahaya apabila ada pihak yang mengambil kesempatan meniup sentimen agama, kaum dan kelompok untuk kepentingan tertentu. Terbukti kebimbangan kita dalam isu 3R, agama, bangsa dan institusi raja, selama ini adalah berasas dan munasabah, sekalipun dipertikai oleh sesetengah pihak. Isu stalking ini menunjukkan begitu mudah emosi serta sentimen rakyat dimainkan oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab. Menggesa dan mendorong orang ramai memboikot sesuatu jenama mungkin bukan satu kesalahan undang-undang, tetapi apabila adalah jelas menjadi suatu kesalahan apabila orang ramai bertindak menceroboh atau cuba membakar premis kekemat.
Perbuatan ini boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. PDRM akan tetap mengambil tindakan berasaskan undang-undang demi kepentingan orang ramai, jelasnya. Saifuddin turut meminta agar memberi ruang dan kepercayaan sepenuhnya kepada PDRM untuk menjalankan tugas mengesan, menangkap dan menyiasat individu yang terlibat. Ujar beliau, biar proses undang-undang berjalan demi keamanan, ketenteraman rakyat dan negara. Saya yakin rakyat terbanyak adalah kalangan yang cintakan keamanan. Hidup rukun damai dan saling hormat akan perbezaan sesama kita. Mari kita bersama-sama menolak dan mengutuk keras perbuatan keganasan seumpama ini, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Berita terkini berkaitan dengan lelaki Israel yang telah ditangkap mempunyai 6 senjata ataupun pistol dengan 200 peluru dan telah pun ditahan reman ini. Sebelum ini, Ketua Polis Negara mengatakan beliau ataupun PDRM sedang mencari siapa pemandu kepada lelaki ini dan bagaimana beliau berjaya mendapatkan senjata dan pistol dan juga peluru itu. Akhirnya pagi ini kita digemparkan apabila PDRM, Polis Diraja Malaysia, mengumumkan suami istri pembekal senjata dan pemandu kepada warga Israel telah pun ditahan polis. Wow, syukur dan kita berterima kasih kepada Polis Diraja Malaysia kerana telah menjalankan tugas dengan begitu cekap sekali, proaktif, sehingga tak sampai berapa jam suami istri pembekal senjata itu telah pun diberkas dan pemandu kepada warga Israel ini juga telah diberkas. Nak tahu jugalah kan siapa dalangnya ini dan siapa identitinya. Adakah suami istri ini penduduk Malaysia dan siapa pula pemandu kepada warga Israel ini? Polis menahan pasangan suami istri warga tempatan di Syaki membekalkan senjata api kepada lelaki warga Israel yang ditahan di sebuah hotel di Jalan Ampang di sini. Rupa-rupanya saudara, pasangan suami istri ini adalah warga tempatan yang telah disyaki membekal senjata api tersebut. Pasangan berusia 42 tahun dan 40 tahun itu telah ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di sebuah bazar Ramadan di Kuala Selangor jam 7.15 malam tadi. Sebaik ditahan, polis membawa suspek ke kediaman mereka juga di Kuala Selangor sebelum menemui sepucuk pistol dalam sebuah beg galas dalam kereta Honda Jazz milik mereka. Berdasarkan maklumat sumber, suspek lelaki dipercayai individu bertanggung jawab membekalkan 6 pistol kepada lelaki warga Israel yang memasuki negara ini menggunakan pasport Perancis. Difahamkan pasangan terbabit akan direman hari ini untuk siasatan lanjut. Terdahulu, polis turut menahan seorang lelaki tempatan di Cameron Highlands, Pahang, yang dipercayai pemandu kepada lelaki Israel terbabit sebelum memasuki negara ini pada 12 Mac lalu. Pada masa ini, polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti motif utama lelaki warga Israel terbabit memasuki negara ini selain tujuannya memiliki 6 pistol dan 200 butir peluru. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein pada sidang media mendedahkan penahanan suspek warga Israel berusia 36 tahun di sebuah hotel di Jalan Ampang Rabu lalu. Beliau dilaporkan berkata, hasil soal sesat, suspek mendakwa datang ke negara ini untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya
untuk dibunuh kononnya berkaitan isu keluarga. Namun polis tidak mempercayai dakwaan itu. Tahniah kepada polis kerana tak sampai beberapa jam selepas penemuan dan penangkapan lelaki warga Israel yang mempunyai begitu banyak senjata dan peluru itu, akhirnya ditangkap suami isteri pembekal senjata dan pemandu. Dalangnya akhirnya diketahui warga tempatan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak masuk akal nak bunuh rakan senegara dari Israel kerana masalah keluarga, tapi guna 6 pistol dan 200 peluru. Pertama sekali diucapkan syabas dan tahniah kepada PDRM kerana berjaya menahan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk pistol dan 200 peluru di sebuah hotel di Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada Rabu lepas. Menurut Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein, suspek berusia 36 tahun itu masuk ke Malaysia dengan menggunakan pasport Perancis. Katanya siasatan awal mendapati suspek mendakwa dia datang ke negara ini untuk mencari dan membunuh rakan senegaranya dari Israel kerana masalah keluarga. Lelaki berkenaan telah masuk ke negara ini pada 12 Mac lalu melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dia duduk 2-3 hotel sebelum ini, katanya. Razaruddin memberitahu pihak polis telah mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek bermula 27 Mac lalu hingga 31 Mac depan. Beliau berkata lagi, suspek telah membeli kesemua senjata dan peluru yang dimilikinya itu dengan menggunakan mata wang kripto. Ada beberapa persoalan meragukan berdasarkan siasatan awal polis terhadap penahanan lelaki warga Israel itu. Pertama, bagaimana lelaki Israel itu begitu mudah dapat membeli sehingga 6 pistol dan 200 peluru di negara ini. Tidak mustahil ada rangkaian lain mungkin di Israel yang menghubungkannya dengan pihak yang menjual senjata di Malaysia. Tidak mungkin dia yang baru sampai ke negara ini boleh begitu mudah berurusan untuk membeli senjata dan peluru dengan jumlah sebanyak itu. Kedua, langsung tidak masuk akal pengakuan lelaki Israel itu bahawa kedatangannya ke negara ini adalah untuk membunuh rakan senegaranya kerana masalah keluarga. Jika hanya seorang lelaki yang ingin dibunuh kerana masalah keluarga, kenapa perlu membeli sampai 6 pistol dan 200 peluru? Untuk membunuh seorang lelaki biasa, sepucuk pistol dan beberapa butir peluru sudah memadai. Ketidakmunasabahan ini menyebabkan pengakuan lelaki itu ditolak dengan sendirinya atau tertolak dengan sendirinya. Ketiga, tidak munasabah kedatangannya ke negara ini untuk membunuh rakan senegaranya daripada Israel yang dikatakan berada di negara ini. Persoalannya, mana mungkin warga Israel boleh ada di Malaysia kerana kita tidak mempunyai hubungan diplomatik, malah menguatkuasakan larangan kedatangan warganya ke Malaysia. Keempat, oleh kerana lelaki Israel itu memiliki 6 pistol dan 200 peluru, adalah dipercayai dia mempunyai beberapa rakan kumpulannya yang masih lagi bebas berkeliaran di negara ini. Dengan dipercayai berkumpulan sebegitu, adalah tidak masuk akal yang ingin dibunuh hanya seorang rakan senegaranya atas masalah keluarga semata-mata. Beliau dipercayai ada agenda lain yang lebih besar yang hanya menunggu masa untuk melakukannya. Dalam hal ini, sebagaimana dimaklumkan oleh Razaruddin, adalah tepat sekali bila mana pihak polis mengambil pendirian tidak mempercayai pengakuan lelaki Israel itu. Pihak polis kini akan terus menjalankan siasatan menyeluruh terhadap lelaki Israel itu untuk mengetahui motif kedatangannya dan tujuannya memiliki sejumlah senjata serta peluru yang dirampas daripadanya.
Serentak dengan itu, pihak polis juga mula mengambil sikap berwaspada tentang keselamatan yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan beberapa VVIP yang lain. Sekali lagi, tahniah dan syabas kepada PDRM dan mengetatkan lagi aspek keselamatan kepada VVIP negara ini, khususnya Perdana Menteri yang diketahui lantang bersuara dalam isu Palestin adalah langkah paling wajar sekali. Saudara-saudara sekalian, ayuhlah kita semua kita berdoa untuk keselamatan negara Malaysia yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kali ini pendedahannya luar biasa. Tak pernah kita buat dan tak pernah kita jumpa. Ini berkaitan dengan keselamatan agung dan juga Perdana Menteri. Menurut Ketua Polis Negara, warga Israel yang telah ditahan semalam bersama dengan 6 senjata api dan beberapa ratus butir peluru dikatakan akan menyebabkan pelbagai spekulasi yang akan menimbulkan kepanasan. Kata laporan di berita harian, warga Israel ditahan dengan 6 senjata api. Polis kini bertingkat keselamatan agung dan Perdana Menteri Malaysia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama merafak sembah dan kita berdoa bersama-sama supaya keselamatan agung dan Perdana Menteri sentiasa terjamin dan tidak ada sesuatu yang buruk berlaku terhadap baginda dan juga Perdana Menteri kita. Polis di Raja Malaysia, PDRM, menahan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk senjata api serta 200 butir peluru di sebuah hotel di Jalan Ampang di sini Rabu lalu. Lelaki berusia 36 tahun itu dikesan masuk ke negara ini melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12 Mac lalu dengan menggunakan pasport Perancis. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, 6 senjata api yang ditemui dalam bilik hotel suspek adalah jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Gen 4, Smith & Wesson, Sig Sauer dan Stoger, serta 200 butir peluru yang diletakkan dalam beg miliknya. Menurutnya, tangkapan dan soal siasat ke atas suspek dilakukan oleh sepasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Kontijen Kuala Lumpur dibantu pihak JSJ Bukit Aman. Siasatan mendapati kesemua senjata berkenan dibeli suspek sebaik tiba di negara ini dengan menggunakan mata wang kripto. Kita sedang menyiasat bagaimana senjata itu dibawa masuk ke negara ini dan siapa yang menyeludupnya. Kita pun nak tahu siapa penerima pembayaran itu, katanya dalam sidang media di Masjid Al-Amin, pasukan gerakan PGA hari ini. Hasil soal siasat, katanya, suspek mendakwa dia datang ke negara ini untuk mencari seorang individu yang juga rakyat negaranya untuk dibunuh. Kononnya berkaitan isu keluarga, namun polis tidak mempercayai dakwaannya itu. Razarudin berkata pihak polis masih menjalankan siasatan dan berkemungkinan suspek mempunyai agenda lain datang ke negara ini. Tambah beliau, suspek kini direman bermula semalam hingga 31 Mac ini dan tidak menolak kemungkinan reman ke atas suspek akan disambung sekiranya akan ada keperluan untuk menyelesaikan siasatan. Kesalahan yang dilakukan adalah pertama mengikut Akta Pasport 1966 dan Section 7 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 yaitu menyeludup berdagang senjata api yang boleh membawa hukuman gantung. Apa yang membimbangkan kita di sini? Pertama, apabila tangkapan ini berlaku, apa yang kita nampak ada isu berkaitan Palestin dan Israel, katanya.
maka kita kini sedang berwaspada tentang keselamatan Perdana Menteri sendiri, yang di Pertuan Agong dan juga beberapa VVIP yang kita perlu ambil kira keselamatan mereka. Keselamatan di sini katanya. Mengulas lanjut, kata beliau, siasatan polis percaya suspek tidak bergerak solo dan mungkin mempunyai rangkaian dengan individu tertentu yang masih dikenal pasti. Dia telah masuk ke negara ini dengan penerbangan melalui Emirat Arab Bersatu UAE dan Malaysia, yang mana penerbangan di UAE mempunyai kawalan ketat. Kita tidak percaya dia boleh bawa masuk semua pistol itu dari sana, katanya. Suspek juga dipercayai berpindah randah dan telah duduk di 2 atau 3 hotel berlainan sebelum diberkas. Pada mulanya, kita mendapat maklumat awam pergerakannya yang meragukan sebelum kita mengekori dan menahan suspek, katanya. Dalam pada itu ditanya adakah lelaki berkenan menggunakan ejen Israel, Razarudin berkata, siasatan masih berjalan, kita siasat ke arah itu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan teruslah kita berdoa keselamatan kebuat Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, juga Perdana Menteri dan VVIP seperti yang disebut oleh Ketua Polis negara ini. Kita kini sangat berwaspada tentang keselamatan Perdana Menteri sendiri yang di Pertuan Agong dan juga VVIP yang kita perlu ambil kira keselamatan mereka. Keselamatan di sini, kata Ketua Polis negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.